Salam sejahtera. Isu paling hangat di media sosial sekarang ialah perdebatan berkaitan bacaan doa kunut nazilah di Parlimen. Terkini, apa kata mufti wilayah berkenan baca kunut nazilah kepada sesama Islam? Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan hari ini tampil menjawab isu kunut nazilah yang digunakan kepada umat Islam yang lain. Menjawab soalan dikemukakan di Facebook, pejabat itu berkata, umat Islam tidak boleh membaca kunut nazilah kepada sesama Muslim ketika terdapat pertembungan, termasuk perselisihan politik. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan tindakan sedemikian akan menjerumuskan seseorang kepada perbuatan ekstremis dan melampau dalam agama. Doa kunut nazilah merupakan satu doa yang dibaca apabila umat Islam ditimpa musibah yang besar. Hal ini seperti mana pernah dilakukan Rasulullah yang membacakan doa kunut nazilah apabila berlaku pengkhianatan dan pembunuhan ke atas sahabat baginda, katanya menurut bernama. Menurut jawaban itu, berdasarkan pengamalan Rasulullah dan sahabat serta pandangan para ulama, dapat dilihat dengan jelas bahawa doa kunut nazilah hanya dibacakan kepada musuh daripada golongan kafir dan murtad sahaja, serta tidak ke atas umat Islam sesama sendiri. Selain itu, Saidina Abu Bakar Al-Siddiq juga pernah membaca doa ini ketika memerangi golongan murtad seperti Musailamah Al-Kazab. Manakala Saidina Umar Al-Khattab juga membaca doa ini apabila memerangi golongan Nasrani. Di samping itu, pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan Imam Al-Nawawi menyebut sebab dibacakan doa kunut nazilah ialah umat ditimpa dengan musibah seperti ketakutan, kebuluran, wabak penyakit dan serangan serangga. Oleh yang demikian, apa yang dapat diperhatikan daripada nas dan pernyataan ulama, doa kunut nazilah ini dibacakan ke atas golongan kafir dan murtad yang diperangi oleh orang Islam serta pada musibah besar yang menimpa mereka, katanya lagi. Terdahulu kecoh apabila pembangkang membaca doa kunut nazilah selepas ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan. Wan Ahmad Faisal digantung daripada sidang Parlimen kerana membangkitkan surat layang yang tidak sahih ketika perbahasan. Surat layang itu berkaitan dakwaan ke atas penjawat awam dengan maklumat yang tidak disahkan. Saudara-saudara sekalian, sebelum itu juga Menteri Keselamatan Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail juga telah menyatakan bahawa perbuatan pembangkang membacakan kunut nazilah adalah perbuatan yang melampau. Ramai juga netizen yang kata perbuatan seperti itu sepatutnya tidak berlaku di dalam Dewan Parlimen. Perbuatan begini mungkin akan menyebabkan ekstremisme, kata sebilangan netizen. Seperti juga pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ini menyatakan tindakan sedemikian akan menjerumuskan seseorang kepada perbuatan ekstrim dan melampau dalam agama. Doa kunut nazilah merupakan satu doa yang dibaca apabila umat Islam ditimpa musibah yang besar menurut Mufti Wilayah Persekutuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, KJ buat satu pengakuan yang paling menggemparkan politik Malaysia. KJ masih lagi setia dengan UMNO. Wow! Ini satu pendedahan dan pengakuan daripada KJ berkait dengan kedudukan politik beliau. Saudara-saudara sekalian, nampaknya KJ masih setia menanti dipanggil semula oleh UMNO. Itu interpretasi saya.
Apabila KJ mengakui dia tidak sertai mana-mana parti kerana masih sayangkan UMNO, maknanya prinsip KJ ini memang cukup hebat. Beliau tidak dipengaruhi oleh sesiapa. Meskipun sebelum ini kelihatan Muhyiddin Yassin begitu berminat, sangat berminat untuk menambat KJ sebagai ahli Parti Bersatu dan menjadikan KJ sebagai salah seorang daripada calon pada pilihan raya. Tapi KJ waktu itu menolak. Kata beliau, belum lagi waktunya, dia nak berehat dulu dan dia nak keluar sekejap. Pengakuan terkini KJ ini menyokong dakwaan tersebut. Apabila beliau mengakui tidak menyertai mana-mana parti kerana masih sayangkan UMNO. Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin Abu Bakar mengakui tidak menyertai mana-mana parti sehingga kini kerana masih sayangkan parti lamanya. Khairi Jamaluddin berkata beliau masih menganggap dirinya sebagai ahli UMNO meskipun telah dipecat daripada parti berkenan sejak Januari tahun lalu. Kata Khairi, saya tak menyertai mana-mana parti politik sebab saya tak anggap saya keluar daripada UMNO sebab saya dipecat, katanya. Jadi, orang yang kena pecat ni dia masih lagi sayang dengan parti lama. Sebab itu saya tak keluar daripada UMNO, katanya ketika sidang akbar Larian Keluarga Malaysia LKM 2024 di Menara Aras Raya pada Jumaat. Turut hadir bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dalam pada itu mengulas mengenai kesediaan beliau untuk memohon kembali kepada UMNO susulan kenyataan presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini. Khairi berkata beliau tunggu dan melihat keadaan semasa dahulu. Dengan jawapan Khairi ini, seakan-akan ianya memberikan satu petanda bahawa Khairi bersedia kembali ke UMNO. Saya secara peribadi sebagai penganalisis politik, pemerhati politik Malaysia, saya gembira kalau Khairi kembali semula kepada UMNO. Beliau pasti membuat tonik baru kepada UMNO. Dan saya rasa dengan kehadiran semula Khairi Jamaluddin dalam UMNO, ianya akan memberikan satu impak besar kepada UMNO. Dan saya juga fikir UMNO, Barisan Nasional, tidak akan keluar daripada kerajaan perpaduan meskipun Khairi Jamaluddin menyertai UMNO semula. Kerana Khairi, walaupun beliau ini mempunyai pemikiran yang mungkin berbeza daripada Zahid Hamidi, mungkin berbeza pandangan daripada orang lain, tetapi saya yakin dia bukan orang yang bodoh. Dia adalah orang yang sangat pintar, yang mana dia akan memikirkan dahulu tindakan-tindakan yang tepat untuk Barisan Nasional dan UMNO. Ini satu kenyataan menarik daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kata Khairi. Tengoklah macam mana nanti, ujarnya, apabila ditanya adakah beliau akan kembali memohon semula menyertai UMNO. Pada 27 Januari tahun lalu, selain Khairi Jamaluddin, UMNO turut menggantung keahlian beberapa pemimpin lain, antaranya ialah Ahli Parlimen Sembrong yang juga bekas Naib Presiden Datuk Seri Hisamuddin Hussein dan bekas Ketua Penerangan Sahril Sufian Hamdan selama 6 tahun. Pada 5 Julai, Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan pihaknya menerima banyak permohonan daripada bekas ahli untuk kembali menyertai kepada parti berkenan. Menurutnya, semua permohonan tersebut akan dibawa kepada lembaga disiplin sebelum dikemukakan kepada jawatan kuasa pengurusan UMNO untuk dimuktamadkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini berita terkini tentang Adun Rembia, YB Rembia. Akhirnya beliau dituntut bayar 100 juta ringgit. Ada netizen kata, dari manalah Adun Rembia ni nak dapat uang 100 juta ringgit tu kan? Itu bukan jumlah yang kecil. Itu satu jumlah yang sangat besar. Kata netizen, habislah Adun Rembia. Ini bukan satu jumlah yang kecil. Ini satu jumlah yang amat-amat besar.
Sedangkan orang biasa, jangankan cakap orang biasa, orang yang kaya raya pun kalau didenda 100 juta, entah nak dapat duit dari mana. Kali ini apabila Setiausaha Agung UMNO sendiri, iaitu Datuk Dr. Ashraf Wajri Dusuki sendiri menuntut bayar balik 100 juta YB Rembia dan jumpa di mahkamah, kata Ashraf Wajri Dusuki. Nah, ini betul-betul sudah menjadi parah untuk YB Adun Rembia. UMNO akan memulakan tindakan perundangan terhadap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis, yang mengesahkan penyertaannya ke dalam PAS selepas digantung keahlian daripada parti itu. Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajri Dusuki berkata, tuntutan itu akan difailkan selepas Muhammad Jailani dikenal pasti melanggar perjanjian perwakilan calon Barisan Nasional BN Pilihan Raya Negeri PRN ke-15 Melaka yang ditandatangani di hadapan pesuruh jaya sumpah dan saksi. Katanya, Muhammad Jailani juga dikenal pasti membuat pelanggaran ke atas akuan bersumpah SD ditandatangani beliau yang menetapkan setiap calon mewakili Barisan Nasional perlu membayar 100 juta ringgit seperti dinyatakan pada pasal 6.2 jika melompat parti atau bertukar haluan daripada menyokong BN, UMNO, MIC dan atau MCA termasuk menjadi adun bebas. Saudara-saudara sekalian, Ashraf Wajri Dusuki juga mengatakan ketika mengemukakan salinan asal SD itu turut menjelaskan setiap calon perlu meletakkan jawatan sebagai ahli BN, UMNO dan ADUN supaya pilihan raya kecil PRK akan diadakan seperti termaktub pada pasal 6.2. Ini adalah salinan asal perjanjian perwakilan calon BN PRN ke-15 Melaka pada tahun 2021 yang telah pun dimatikan stemnya di bawah LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, dan ditandatangani di hadapan pesuruhjaya sumpah dan saksi. Ini adalah tanda tangan beliau, Muhammad Jailani, yang paling jelas katanya. Nah, rupa-rupanya mungkin Adun Rembia nih, Muhammad Jailani, lupa sudah tentang tanda tangan beliau itu. Dengan adanya dokumen ini, maka beliau kini sudah menyembelih diri sendiri, sudah menyebabkan dirinya sengsara sendiri. Kata Ashraf Wajri Dusuki, selain perjanjian ini ada juga SD setiap calon. Tulisan beliau sendiri, ejaan nama Muhammad Jailani dan tanda tangan, katanya, dalam kenyataan yang dimuat naik di Facebook hari ini. Beliau mengulas kekeliruan dikatakan wujud ekoran kenyataan Muhammad Jailani kononnya. Beliau tidak terikat dengan UMNO dan BN selepas mengisytiharkan penyertaan ke dalam PAS baru-baru ini. Kami selalu Muhammad Jailani yang menyertai PAS ketika keahliannya dalam UMNO digantung, akhirnya mendedahkan alasan beliau berbuat demikian selepas 2 hari berdiam diri. Mengesahkan penyertaan menyertai PAS pada 10 Jun 2023, sama seperti diumumkan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hasan Selasa lalu, Jailani berseloroh. Sijil keahliannya dalam parti diterajui Tan Sri Abdul Hadi Awang itu gagal ditemui setakat ini. Adun Rembia itu memberi alasan beliau menyertai PAS antara lain kerana perlembagaan dan asas perjuangan parti itu berlandaskan agama, paling konsisten dalam perjuangan sejak dahulu dan belum tercemar serta dilihatnya sebagai parti paling kurang krisis di negara ini. Mengenai SD ditandatangani Muhammad Jailani, Ashraf Wajri berkata, ia ada kesan dari sudut perundangan memandangkan terdapat duluan kes membabitkan bekas naib presiden PKR, Datuk Zuraida Kamarudin sebelum ini. Ini SD ada kesannya kerana kita sudah ada duluan kes diputuskan di Mahkamah Tinggi membabitkan Zuraida yang melompat daripada PKR dan perlu membayar balik 10 juta ringgit.
Namun dalam kontrak Barisan Nasional bukan 10 juta ringgit, tetapi 100 juta ringgit, kata bekas Ketua Pemuda UMNO itu. Sementara itu, Ashraf Wajdi berkata, tindakan Muhammad Jailani itu juga dikenal pasti melanggar pasal 20.8 dan pasal 20.11 Perlembagaan UMNO berkaitan tindakan disiplin yang boleh dikenakan ke atas mana-mana ahli parti berkenan. Seperkara lagi ingin saya tekankan, Perlembagaan UMNO menjelaskan dan ini yang membezakan UMNO dengan Bersatu maupun PAS. Kerana perlembagaan ini sudah dipindah sebelum PRU 15. Pasal 20.8 menetapkan mana-mana ahli UMNO yang menjadi ahli berdaftar parti politik lain, maka keahliannya gugur setelah disahkan Majlis Kerja Tertinggi. Pasal 20.11 dan 1 pula menetapkan seseorang ahli UMNO akan tergugur keahliannya secara automatik jika telah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat atau DUN dan kemudiannya menyertai suatu pakatan politik tidak dianggotai UMNO atau memilih untuk menjadi ahli Dewan Rakyat atau DUN bebas, katanya. Kalau Perikatan Nasional nak menggunakan faktor ataupun duluan di Dewan Rakyat untuk menggagalkan usaha UMNO ini, mereka sebenarnya salah. Kerana Perlembagaan Parti Bersatu melibatkan 6 ahli parlimen, itu hanya dipindah selepas adanya Akta Anti Lompat Parti. Mereka lupa dan mereka gagal membuat pindahan itu sebelum adanya kes 6 ahli parlimen Bersatu menukar sokongan kepada Anwar Ibrahim. Sebaliknya, di Parti UMNO dan PKR pula dan Amanah, mereka sudah pun memindah perlembagaan parti sejak sebelum Akta Anti Lompat Parti diluluskan. Mereka sudah memindah perlembagaan parti mereka. Itu sebabnya besar 100%, mungkin 99.8% Adun Rembia ini terpaksa mengosongkan kerusi, terpaksa meletakkan jawatan dan lebih parah lagi, diarah bayar 100 juta ringgit. Nah, dapat duit dari mana? Entahlah, cukupkah Tin Melo untuk membayar 100 juta ringgit tuah? Anda fikir-fikirkannya sendiri. Salam sejahtera. Akhirnya, tindakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia makan diri beliau. Sekarang ini beliau dah mula menggelupur, dah mula panik dengan apa yang bakal beliau hadapi, yaitu denda 100 juta ringgit. Kehilangan kerusi itu mungkin tidak ditakuti sangat oleh beliau kerana mereka kata boleh backdated dan sebagainya. Mereka kata mereka dah masukkan dia sebelum Akta Anti Lompat Parti di Melaka dikuatkuasakan. Tak apalah kalau mereka menang tentang backdated itu, tak apalah. Tapi satu perkara yang beliau sah kompo makan kalah kerana beliau telah menandatangani akur janji di dalam UMNO ketika beliau dicalonkan sebagai calon dalam pilihan raya yang lepas. Beliau sendiri ya tanda tangan setuju dengan peraturan itu. Kalau dia lompat parti atau kalau dia menentang kepimpinan pusat dalam bentuk sokongan kepada mana-mana pihak yang tidak sama dengan kepimpinan pusat, beliau sanggup didenda 100 juta ringgit. Mungkin pada waktu beliau menandatangan akur janji itu, mungkin beliau ketawa-ketawa. Beliau mungkin yakin beliau tidak akan langgar. Mungkin pada waktu itu beliau yakin undang-undang itu akan terkena pada orang lain dan tiada kaitan dengan dia. Tapi akhirnya kerana dia lupa bahawa dia sudah menandatangani akur janji itu, maka kini dia mula menggelupur. Dia mula tak tahu nak buat apa lagi. Paniklah kan. Nak mahu masuk UMNO semula, sudah dia umum masuk masuk PAS. Bukan dia umum. Taqiyuddin yang umum, dia sudah menyertai PAS sejak Jun tahun lalu. Jadi waktu itu, kalau betul dia dah pindah, tak apalah. Itu
kita lupakan ajalah. Paling-paling pun hilang saja satu kerusi kan, yang tak akan membawa apa-apa makna di Dewan Undangan Negeri Melaka. Tapi yang kena pasti yang akan beliau hadapi ialah denda 100 juta. Rupa-rupanya alasan yang diberikan oleh Adun Rembia untuk lompat parti, beliau kata berkait dengan peruntukan, ini jawab balas daripada Ketua Menteri Melaka yang mengetuai barisan kepimpinan UMNO di Melaka. Kata Abdul Rauf, peruntukan Jailani ditarik kerana sudah tak sehaluan dengan kerajaan. Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusuf mengakui kerajaan menggantung peruntukan terhadap Adun Rembia. Muhammad Jailani Khamis selepas tindak tanduknya yang tidak lagi sehaluan dengan kerajaan. Ini sepatutnya Jailani sudah tahu, Muhammad Jailani sudah tahu, kalau dia tidak lagi bersama dengan kerajaan, peruntukan kawasannya memang akan digantung. Memang itu dah dia sedar. Tapi kerana tindakan terburu-buru beliau itu, maka tindakannya itu akhirnya makan diri. Bila Jailani kata dia pindah PAS kerana nak sama-sama susah dengan PAS dan bukan tentang peruntukan, memang betul lah. Bukan sebab peruntukan, tapi kerana dia tak dapat lagi peruntukan. Nah, samalah tu kan. Buat apa lagi bersama kerajaan kalau tak ada peruntukan, katanya. Tak apalah. Masalahnya nanti dia akan dicalonkan lagi kah dalam pertandingan akan datang. Kenapa dah mula menghidu? Dia ini pindah daripada PKR, pindah lagi kepada UMNO, pindah lagi kepada PAS. Silap-silap hari bulan, dia akan pindah lagi dan pindah lagi. Jadi persoalannya, adakah dia akan dicalonkan lagi? Katanya lagi, kata Ketua Menteri Melaka ini, katanya perkara itu termaktub dalam aku janji sebagai wakil rakyat kerajaan dan amaran terlebih dulu telah pun diberikan kepadanya. Jadi kalau anda dengar seakan-akan ini adalah kesalahan kerajaan, ini seakan-akan menganiayai beliau, itu adalah pembohongan. Rupa-rupanya dia sudah tahu semasa dia menandatangani aku janji itu, dia dah tahu bahawa kalau dia langgar peraturan lompat parti ini, beliau akan dikenakan tindakan antaranya 100 juta ringgit dan ditarik peruntukan. Dia sudah tahu pun, amaran itu dah diberitahu pun. Tapi baru sekarang akhirnya tak puas hati. Kalau bersikap tak nampak sehaluan dengan parti, parti berhak jalankan tugas sebagai pentadbir dengan berikan amaran dan tidak beri kemudahan kepada wakil rakyat berlandaskan aku janji. Seolah-olah bercerai tidak bersaksi, bercerai tidak bertalak. Apabila tak gambarkan sikap wakil rakyat kerajaan dan bersikap wakil rakyat pembangkang, Jailani berkata, gantung tak bertali, saya tak boleh terima. Kita ada aku janji, katanya pada sidang media di Kuala Lumpur hari ini. Pada 16 Julai lalu, Adun Rembia itu juga pengerusi Muafakat Nasional Melaka diumumkan menjadi ahli PAS selepas membuat permohonan pada 10 Jun tahun lalu sebelum diluluskan pada hari sama. Mengumumkan perkara itu di Parlimen pada 16 Julai lalu, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan berkata, penyertaan Jailani dalam parti tersebut tidak akan menjejaskan kedudukan Adun terbabit. Netizen pun mula mengagap. Setiausaha Agung PAS ni sejak bila pula dia jadi speaker dewan, kata mereka. Sejak bila pula Taqiyuddin ni jadi hakim, dapat menentukan yang benar, dapat menentukan yang salah. Dia sebenarnya tiada hak langsung menentukan salah atau betul kerana beliau hanya kapasitinya sebagai Setiausaha Agung PAS, bukan Speaker Dewan Rakyat, bukan juga Speaker Dewan Undangan Negeri, jauh sekali Hakim Mahkamah Persekutuan. Jadi dia hanya bercakap atas kapasiti parti beliau saja. Hal itu kerana, kata Taqiyuddin, Dewan Undangan Negeri Melaka belum lagi menguatkuasakan undang-undang anti lompat parti semasa Jailani menyertai PAS. Okey, tak apa. Kalau itu benar berlaku, seorang veteran UMNO dan pakar undang-undang mengatakan, tak apalah kalau mereka kata
Jailani sudah menyertai PAS pada bulan Jun tahun lalu dan waktu itu undang-undang anti lompat parti belum dikuatkuasakan. Mereka pun kenakan Jailani dengan satu dakwaan, iaitu menipu Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka. Kerana kata mereka kalau sejak itu beliau sudah menjadi ahli PAS, sepatutnya beliau sudah duduk di kerusi pembangkang sejak hari pertama beliau menjadi ahli PAS dan bukannya duduk di kerusi kerajaan. Tapi kenapa dia tidak maklumkan Speaker Dewan Undangan Negeri? Sepatutnya dia memaklumkan kekosongan tersebut dengan memaklumkan perpindahan tersebut secara serta-merta dan bukannya hanya pada hari ini, waktu ini, bulan ini barulah memberitahu. Jadi itu satu perkara yang seakan-akan tidak jujur, dengan kata lain cuba untuk menipu dan mengelirukan Dewan Undangan Negeri Melaka. Abdul Rauf juga berkata ekoran langkah diambil Jailani, UMNO Melaka juga akan mengemukakan tuntutan terhadapnya. Tindakan tersebut katanya selaras dengan ikrar ditandatangani Jailani sebelum dia menerima watika menjadi calon Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri tahun 2021. Seorang individu yang akan dan telah menjadi wakil rakyat sudah tanda tangan aku janji dan terima apa juga syarat BN pada waktu itu, katanya. Ditanya mengenai kedudukan Muhammad Jailani sebagai adun Rembia selepas meninggalkan kerajaan, Abdul Rauf berkata, dia menyerahkan keputusan tersebut kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka untuk menentukan perkara itu berdasarkan peruntukan perlembagaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.